Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat lagi kita teruskan ataupun dapat lagi kita bersama-sama dalam siri ulang kaji PKK yang mana pada kali ini kita nak bincangkan berkaitan dengan uh, tajuk ataupun pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua uh, dalam sirah tahun 4, iaitu pembangunan negara Islam di unit yang kedua berkaitan dengan pentadbiran. Okey, pentadbiran. Dan pemerintahan negara Islam Madinah ni ialah pemerintah negara Islam Madinah ialah Nabi Muhammad yang berperanan sebagai pemimpin umat dan merupakan orang kata orang pertama yang menegakkan negara Islam. Negara Islam yang pertama adalah negara Islam Madinah. Pemerintahnya diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara dan Rasulullah adalah ketua pentadbiran yang menjadi pemimpin negara, pemimpin masyarakat, ketua imam dan panglima ketika perang. Itu peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentadbir negara Islam pertama, iaitu negara Islam Madinah. Selepas berlakunya peristiwa hijrah, Nabi berhijrah ke Madinah dan setelah baginda tak diterima di tempat kelahiran baginda di Mekah, syiar Islam itu tidak diterima oleh musyrikin Mekah, maka Rasulullah berhijrah ke Madinah, pergi ke tempat orang yang boleh menerima diri baginda, kemudian membina satu negara, mewujudkan pentadbiran untuk satu negara Islam yang pertama di dunia, iaitu di Madinah. Okey, dengan dengan mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin orang yang pergi berhijrah, Ansar penduduk asal Madinah. Diorang bergabung, dipersaudarakan dan kesemua orang Islam itu bersatu tenaga membangunkan negara Islam Madinah. Okey. Kita nak tengok berkaitan dengan prinsip pentadbiran negara Islam. Prinsip-prinsip pentadbiran negara Islam yang pertamanya adalah tunduk kepada perintah Allah. Okey, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya buat yang disuruh, tinggal yang dilarang. Okey, menegakkan yang makruf. Menegakkan yang makruf ni adalah itulah buat perkara-perkara yang baik dan seterusnya adalah mencegah yang mungkar, mencegah yang mungkar, perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang tidak baik dicegah. Okey, jangan buat. Maksudnya. Seterusnya okey. Mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan sesuatu secara adil. Itu prinsip-prinsip pentadbiran negara Islam. Tunduk akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan yang makruf, amar makruf nahi mungkar, menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar, buat yang Allah suruh dan tinggalkan yang Allah larang. Barulah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan sesuatu dengan adil. Okey, itu prinsip-prinsip pentadbiran negara Islam. Seterusnya kita nak tengok berkaitan dengan peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai
pemimpin sebagai pemimpin pentadbiran Islam, sebagai pemimpin negara. Okey. Yang pertamanya, pemimpin dalam solat. Okey, Rasulullah menjadi pemimpin dalam solat. Rasulullah merupakan imam kepada umat-umat Islam. Okey. Yang kedua, pemimpin masyarakat. Rasulullah juga adalah pemimpin masyarakat. Peranan Rasulullah, pemimpin masyarakat, yang mana kalau umat Islam Madinah pada masa tu ada masalah apa sekalipun, mesti Rasulullah yang tahu dulu. Mesti bagi tahu Rasulullah dulu. Contohnya dalam peristiwa Perang Khandaq. Ada seorang sahabat ni, mungkin dia nasib dia tak baik. Orang lain dapat dekat tanah yang lembut, dekat nak gali. Perang Khandaq ni perang parit tu kan. Nak gali lubang, Rasulullah arahkan umat Islam yang lelaki, yang orang kata berkemampuan, gagah, wajib untuk pergi gali lubang mempertahankan kota Madinah. Kemudian adalah seorang sahabat ni, nasib dia tak baik, dia dapat tempat yang berbatu, batu tu sangat besar. So, bila batu tu besar, dia tak tahu nak tanya siapa, dia pergi tanya Rasulullah. Padahal mungkinlah ada orang-orang yang hebat berkaitan dengan benda-benda keras, batu kan. Okey. Ada orang sahabat-sahabat lain yang lebih mahir tentang cara nak memecahkan batu. Tapi sahabat ni dia akan pergi jumpa dengan Nabi dulu. Pergi jumpa dengan Rasulullah dulu. Apa sahaja masalah berkaitan dengan masyarakat, semuanya diajukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang tahu terlebih dahulu. Nak tengok kalau kita sekarang tak boleh buat macam tu. Sebab kita tidaklah setanding hebatnya dengan Rasulullah. Kalau sakit kena jumpa doktor, kalau motor rosak kena pergi bengkel motor. Kalau motor rosak tanya ustaz, lagi rosak lah. Mungkin ada ustaz yang boleh baiki motor. Tapi maksudnya kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, pergi jumpa dengan orang yang ahlinya, orang yang pakar tentang perkara tersebut. Okey, itu maksudnya. Kemudian Rasulullah juga adalah pemimpin negara. Itulah, Rasulullah adalah ketua bagi pentadbiran Madinah, dia pemimpin negara. Dan yang keempatnya adalah panglima tentera dalam peperangan. Rasulullah juga adalah panglima tentera dalam peperangan. Rasulullah yang aturkan strategi peperangan. Rasulullah yang mengetuai umat Islam dalam peperangan. Rasulullah ni perwatakan dia ada lembut, ada ketikanya Rasulullah tegas, ada ketikanya Rasulullah berani. So orang kata complete set. Semuanya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terusnya. Perkara-perkara yang dilaksanakan oleh Rasulullah dalam pentadbiran. Okey, apa yang Rasulullah lakukan? Yang pertama, membina masjid. Okey, kita tahu Rasulullah selepas berhijrah ke Madinah, dalam perjalanan hijrah ke Madinah tu dah mendirikan Masjid Quba, dan bila sampai di Madinah, Rasulullah membina pula masjidku dia kata, Masjid Nabawi. Okey. Kemudian yang kedua, mengukuhkan persaudaraan, Yang ketiga, membentuk dasar untuk negara, membentuk dasar-dasar untuk negara. Yang keempat, menubuhkan struktur pemerintahan. Dan yang kelima, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Yang keenam, membuat perjanjian dengan orang bukan Islam. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dia panggil wakil-wakil orang-orang bukan Islam tu untuk datang bermesyuarat, melakukan perjanjian. Okey, kemudian yang ketujuh,
memantapkan sistem kemasyarakatan yang ke apa ni? Ah, menu, menunjukkan contoh yang baik. Rasulullah ni juga adalah diutuskan Rasulullah itu untuk menyempurnakan akhlak. So Rasulullah adalah role model yang terbaik. Okey, kemudian mengembangkan agama Islam, dan yang terakhirnya adalah menubuhkan institusi percukaian. Okey, itu apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pemerintahan baginda. Okey. Okey. Perkara-perkara yang dilaksanakan oleh Rasulullah dalam pentadbiran semasa Rasulullah memerintah negara. Inilah 10 perkara antaranya, banyak lagi perkara-perkara yang dibuat oleh Rasulullah. Tapi yang kita kena highlightkan yang inilah. Okey, boleh hafal. Okey, dan saya rasa sekadar itu sahaja. Kemudian ada beberapa perkara yang nak ditambah sikit. Okey, berkaitan dengan perlembagaan Madinah yang Rasulullah buat. Okey, Rasulullah kata peperangan sesama sendiri dan membantu orang bukan Islam berperang adalah dilarang. Kemudian segala permasalahan dalam pentadbiran mesti dirujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestilah tolong-menolong antara masyarakat Madinah. Orang Ansar dan Muhajirin bertanggungjawab menjaga keselamatan Madinah. Penduduk Madinah bebas mengamalkan kepercayaan dan budaya masing-masing. Nabi Muhammad sebagai ketua negara Madinah dilarang berhubung dengan kafir Quraisy yang berperang dengan umat Islam. Itu antara perkara-perkara yang termaktub di dalam perlembagaan Madinah yang disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah menetapkan apa yang boleh, apa yang tak boleh bagi umat Islam. Okey, sekadar itu saja berkaitan dengan pentadbiran. Kita dah belajar macam mana cara Rasulullah mentadbir negara, dan insya-Allah Malaysia akan satu hari nanti akan mewujudkan sistem pentadbiran yang sama dengan apa yang Rasulullah buat. Bukan sekarang tak sama, maksudnya sentiasa memperbaiki sistem pentadbiran. Okey, kita doakan Malaysia kita ni aman, damai dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.